Dan mereka keluar dengan kapal bahtera dan mereka datang ke China, mereka datang ke Indonesia, mereka datang ke Malaya untuk mereka mengambil rempah-rempah dan produk-produk daripada sini dan mereka pergi dan menjual di sana. Dan setelah Rasulullah SAW diutuskan, mereka tetap keluar untuk urusan perniagaan. Maka perjalanan atau jalan laut ini yang mereka ikut, kalau kita melihat jalan laut ini, kita melihat mereka ada banyak stesen yang mereka berhenti. Maka tersebar agama Islam mana mereka berhenti. Di antara tempat mereka berhenti dahulu, Kedah. Tu kalau kita nak tengok apa zaman itu kerajaan yang dinamakan Majapahit dan yakni zaman dahulu pusat perdagangan di mana? Di Kedah dan Aceh. Melaka belum dibina kerajaan Melaka lagi. Maka orang Islam mereka datang setelah Rasulullah SAW diutuskan, mereka datang mahu sampai ke China dan mahu masuk ke pulau-pulau Indonesia yang ada dalamnya rempah-rempah. Maka mereka membawa Islam dengan mereka dan mula sebarkannya. Sampai sekarang ada satu makam di Kedah. Kalau pergi tengok batu nisannya, tarikhnya karn yang ketiga Hijriyah. Ada ramai yang sangka Islam sampai ke tanah Melayu tak ada karn yang ke-7, ke-8. Itu apabila ada kerajaan kuat. Apabila ada kerajaan Melaka, jadi ada kerajaan Melaka, dan ini adalah satu tahap daripada tersebarnya Islam di tanah ini. Tapi bukan maknanya apabila mula kerajaan Melaka baru masuk Islam. Bukan. Orang Islam dah sampai lama sebelum itu. Lama sebelum itu mereka dah sampai. Batu bersurat itu yang di Terengganu tidak menyebut bahawasanya Islam sampai pada tahun itu. Tak ada. Islam sampai sebelum itu. Sebelum itu Islam telah sampai. Bagaimana sampai? Melalui cerita yang kita sebut. Subhanallahil azim. Saya nak ingatkan bagaimana Islam sampai ke sini. Ini penting info ini. Orang Melayu tahu tentang sejarah sampai Islam ke sini. Maka Abdullah dalam perjalanan balik ke Makkah, dia dengan yang ada dengannya, mereka pilih untuk mahu lalu di Madinah Al-Munawwarah. Dan waktu itu namanya Yathrib. Dan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ada dalamnya penyakit. Sebelum Rasulullah berhijrah kepadanya. Hatta Abdullah dia sampai ke sana, dia jatuh sakit di sana. Jatuh sakit dan dia mati di Madinah Al-Munawwarah. Dikumbumikan di sana. Sebelum Rasulullah SAW lahir, maka Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyambut hari kelahirannya pada Rabiul Awal sebagai tanda kesyukuran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas nikmat yang besar ini, nikmat mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna daripada kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah mengajar iman dan tauhid kepada ummah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajar kepada kita untuk membuat masjid, untuk datang salat di masjid, untuk membuat haji, untuk membuat zakat, untuk membuat puasa? Itu semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarnya. Jika nikmat-nikmat harian yang kita guna, kita minum air, kita kata alhamdulillah. Kita pakai pakaian, kita kata alhamdulillah. Maka kita buat sambutan Maulidur Rasul,
tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah subhanahu wa taala, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dia ikutnya pada apa yang dia telah mengajar. Dan perkara yang paling penting yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ini asas agama. Beriman dengan Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang tidak ada baginya asas ini, dia tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka di hari akhirat tidak ada baginya apa-apa pahala, tidak ada baginya apa-apa nikmat. Seorang yang kafir, yang tidak beriman, di hari akhirat dia tidak dapat apa-apa nikmat, tidak dapat apa-apa pahala. Walaupun di dunia ini dia hidup membantu orang yatim, membantu orang fakir, membantu pusat ini, pusat warga mas, atau apa-apa dia buat. Di hari akhirat dia tak ada baginya pahala, tidak ada baginya pahala. Maka ada nikmat yang paling besar atas kita adalah nikmat Islam, yang mana Islam diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini seperti mana para anbiya sebelumnya mengajar Islam kepada umat-umat mereka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Situ Joy. Kita minum susu lagi hari ni. Okey, saya ceritakan sedikit pengalaman saya latar belakang. Kenalan, memanggil saya dengan nama Nini. Antara ni sebelum ni saya mengalami adalah pesakit tegar, asmatik. Memang tak boleh lepas daripada ventilator inhaler. Sebab daripada situ tahun 2018 saya mengalami jangkitan kuman pada paru-paru. Dan waktu sama juga pada 15 Mei yang terbaru, pada bulan puasa saya telah dapat satu serangan jantung daripada jangkitan kuman tersebut. Dan sekarang ni dalam jantung dah ada stent dan pembesaran salur darah. Waktu yang sama juga darah pada kuman. So saya diperkenalkan Situ Joy ni melalui Puan Jana, sahabat lama Jadi daripada pengambilan tu, kalau keluar daripada hospital memang sangat nampak weak walaupun umur kita masih muda. Sebab kita masih bergantung sepenuh dengan ubat doktor, dengan rawatan yang ambil. Tapi melalui 3 sachet permulaan, saya ambil malam, pagi dan malam. Dalam proses tu ada healing krisis sikit. Asma tu makin dikembul, tapi alhamdulillah dia makin menurun. Saya tak perlu lagi nak pakai inhaler. Kedua yang saya nampak, saya cuba skip 2 ubat. 2 ubat. Dan yang paling saya ketara, saya suka, dulu ni kalau keluar ni dengan makan ubat, kita macam orang tua, tak ada tenaga. Tetapi disebabkan asbab susu Situ Joy ni, saya rasa bersenaga. Dan sekarang saya drive kereta dah macam comeback normal to the normal macam saya dulu balik. Dan sekarang ni saya rasa macam kalau saya jalan pun saya tak ada rasa melayang. Tekanan darah cantik, urin saya cantik. Dan paling ketara tu kolesterol tak ada. Tekanan darah pun doktor kata cantik. Jadi berkat usaha dan asbab daripada Situ Joy, daripada sahabat saya Puan Jana, inilah yang saya dapat. Dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu taala memberikan peluang untuk saya kenal apa tu susu Situ Joy. So okey, terima kasih.